Kru Jejak Rasul menemui sebuah buku tulisan tangan berusia lebih 100 tahun yang diwarisi seorang warga Islam Sri Lanka daripada datuknya. Ia mengandungi catatan tentang penurunan Nabi Adam AS ke pulau ini. Maka Adam pun jatuh ke Serendip. Serendip ini ada bukan. Dan Hawa jatuh ke Jeddah. Jeddah. Oh. Merak jatuh ke Hindustan. Dan ular jatuh ke Asfahan. Fakta itu adalah terjemahan daripada kitab Arab Qisasul Anbiya karya ahli tafsir Imam Ibnu Kathir. Sebuah kitab lain karangan Syekh Mustafa Muhammad Hadid At-Tayyir turut menyatakan Adam AS turun di sebuah bukit di Serendip. Ia diambil daripada riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Beberapa lokasi lain turut disebut sebagai tempat Nabi Adam AS diturunkan. Tetapi, riwayat daripada Ibnu Abbas dan Qatadah yang mengaitkan Serendip atau Sri Lanka hari ini amat meyakinkan. Berdasarkan perbincangan ulama terkenal itu, pengembara Islam lain terdorong untuk mengunjungi pulau ini. Kru Jejak Rasul juga tidak terkecuali mendukung semangat pengembara Islam terdahulu menyingkap sejarah para anbiya untuk tatapan umat Islam sejagat. Pendakian kami turut disertai pegawai keselamatan yang lengkap bersenjata. Deruan air terjun, suasana dingin yang mula mencengkam tubuh dan kehadiran polis separa tentera menimbulkan persoalan apakah cabaran yang bakal ditempuhi. Kedamaian dan kesegaran udara pagi mengiring langkah kami mendaki puncak berketinggian lebih 2,000 meter. Perjalanan ini mengimbau ingatan pada catatan Ibnu Battuta tentang seorang alim yang mendaki puncak Adam. Catatan itu mengisahkan seorang alim mendaki puncak Adam bersama rombongannya. Ketika itu, perjalanan tidak semudah laluan yang ada sekarang. Selain hutan tebal, ancaman binatang buas dan gajah liar menjadi cabaran utama. Tersesat sewaktu mendaki ketika itu adalah lumrah dan ia berlaku pada rombongan orang alim berkenaan. Mereka bertambah malang apabila kehabisan bekalan makanan. Keadaan yang kian mendesak mendorong ahli rombongan mencadangkan agar dikorbankan anak gajah yang berkeliaran bagi mengalas perut mereka. Cadangan itu ditentang keras oleh orang alim. Larangan itu tidak mampu menyekat kehendak ahli rombongan yang tidak berdaya menahan kelaparan. Seekor anak gajah dikorbankan dan dagingnya diagihkan di kalangan mereka. Dalam rombongan itu, hanya orang alim sahaja yang tidak menjamah daging anak gajah tersebut. Menurut Ibnu Battuta, sekumpulan gajah dewasa telah membalas dendam, menyerang dan membunuh ahli rombongan yang menikmati daging anak gajah itu. Hanya orang alim berkenaan sahaja yang terselamat dalam tragedi tersebut. Jalinan tragedi catatan Ibnu Battuta bersama hujan lebat dan tiupan angin kencang menggugat azam kami untuk sampai ke puncak. Ramalan cuaca yang kami ikuti sebelum memulakan pendakian ternyata jauh tersasar. Kami mengurangkan kelengkapan termasuk baju hujan untuk mempercepatkan perjalanan setelah difahamkan cuaca amat baik hari ini. Perjalanan perlu diteruskan bagi memenuhi matlamat pendakian, iaitu merakamkan tapak kaki di puncak bukit ini yang didakwa milik Adam AS. Beginilah wajah puncak Adam ketika cuaca cerah. Puncaknya yang berketinggian lebih 2,000 meter menempatkan bekas tapak kaki dianggap suci.
Penduduk tempatan menggelar Puncak Adam dengan nama Sri Pada, bermaksud tapak kaki suci. Misteri pemilik tapak kaki itu merentum naluri ingin tahu kami, menggerakkan tenaga meneruskan perjalanan. Pemandu arah kami berusaha mengurangkan tekanan di kalangan kru jejak Rasul. Pada ketinggian 1,500 meter, kami mula sedar mengapa Puncak Adam tidak didaki sewaktu musim tengkujuh. Perjalanan hanya boleh diteruskan apabila kederasan air yang mengalir di mata tangga semakin berkurangan. Kekuatan air yang meluncur laju dari tanah tinggi ini mampu menolak ke bawah sesiapa sahaja yang berada di laluannya. Oleh itu, apabila hujan semakin reda, barulah rakaman dan pendakian disambung semula. Setelah melepasi 4,800 mata tangga, akhirnya kami berada di puncak tanah tinggi ini. Suasana bening bersama kabus tebal seperti di awal pagi, sedangkan kami tiba di puncak ini pada jam 2 petang. Menurut Ibnu Battuta, pengembar Islam pertama sampai ke Puncak Adam ialah Abu Abdullah Ibnu Al-Khafif pada kurun ke-10 Masehi. Ketika itu suasana mungkin lebih dingin kerana tidak banyak pembangunan dilakukan. Namun bagi kami, kesejukan yang dialami sekarang pada suhu 10 darjah Celsius sudah cukup untuk membuatkan kaki dan tangan menjadi kebas. Penjaga tapak suci di Puncak Adam bermurah hati membenarkan kru jejak Rasul dan polis para tentera melepaskan lelah di pondoknya. Can you see the window open? That room. Binaan ini menempatkan bekas tapak kaki yang didakwa milik Nabi Adam alaihissalam. Bagaimanapun, kawasan ini berada di bawah penjagaan Sami-Sami Buddha. Mereka mendakwa Buddha meninggalkan bekas tapak kaki kirinya di puncak ini dan sebelah lagi di negara Thailand. Pada April setiap tahun, penganut Buddha akan mengunjungi tapak kaki ini sebagai rutin ibadat mereka. Selepas waktu itu, ia akan ditinggalkan sepi, lebih-lebih lagi ketika di musim tengkujuh. Angin kencang dan cuaca sejuk antara faktor ia tidak dilawati sepanjang musim ini. Majoriti ulama berpendapat di sinilah lokasi Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga. Dan pengembara terkenal Ibnu Battuta pernah menziarahi tempat ini. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahawa Adam alaihissalam diturunkan di puncak ini, namun tiada sebarang nas atau dalil yang mengatakan tapak kaki sepanjang 1,7 meter atau 5 kaki 7 inci dan lebar 0,8 meter bersamaan 2 kaki 7 inci ini kepunyaan Nabi Adam alaihissalam. Selain Buddha, penganut Hindu juga mengatakan ia milik Tuhan Siva, sementara bagi penganut Kristian pula, ia adalah tapak kaki Saint Thomas. Setiap kepercayaan daripada agama-agama itu disokong dengan hujah masing-masing. Berbeza dengan ajaran Islam, tidak terdapat sebarang ayat Al-Quran atau hadis yang menyebut tentang tapak kaki Adam, melainkan perbincangan di kalangan ulama tentang lokasi penurunannya sahaja. Pondok milik penjaga tapak suci di puncak ini sekali lagi menjadi tumpuan kru jejak Rasul dan polis para tentera. Kali ini, kami menyediakan diri sebelum menempuh hujan dan angin kencang untuk menuruni Puncak Adam. Tak mau bicara